yang bertajuk Taman Orang Soleh, merujuk kepada kitab Imam Nawawi. Kitab Imam Nawawi yang telah menjadi rujukan seluruh umat Islam di dunia, lebih kepada kitab tasawuf tetapi juga menyentuh bab-bab ibadah, bab akidah dan sebagainya. Jadi alhamdulillah, betul ya Encik? Siri yang ke 68. Okey, kita adalah kitab Riyadhus Shalihin 68. Masya-Allah, muslimin muslimat di mata Allah sekalian. Belakang ni background pantai, bunyi ombak-ombak sikit kan. Jadi kita ada soundtrack, kita panggil sound effect. Macam itulah. Jadi alhamdulillah, indahnya ciptaan Allah. Kita memuja Allah. Allah ya Rahman ya Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, ciptakan alam ini dengan penuh kasih sayang. Allah ya Khaliq yang Maha menciptakan. Allahu Akbar. Pada setiap keindahan itu tergambar betapa indah dan bijaksananya Allah menyusun, menciptakan alam. Tengok nanti kan kita akan nampak matahari. Sebenarnya matahari dah terbit pun. Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, beberapa hari ini kita digemparkan dan tajuk yang bakal kita kupas iaitu benar. Benar ini dalam perkataan, benar juga dalam tindakan, benar juga dalam hati. Membenarkan sesuatu kebenaran, membatilkan sesuatu yang batil, mengalahkan kebatilan, memberhentikan kemaksiatan kebatilan, menegakkan kebenaran. Semua ini memerlukan pengorbanan, memerlukan keteguhan jiwa, memerlukan kesanggupan yang luar biasa, tuan-puan dan puan Allah sekalian. Kadang-kadang untuk kita berkata benar di hadapan pasangan kita pun bukan sesuatu yang mudah. Berkata benar di hadapan seseorang yang kita sangat takut dan sangat kita gerun, tuan-puan sekalian. Dan inilah tajuk ataupun bab yang kita akan masuk. Kita dah mula masuk pada hari Khamis minggu lepas. Kita dah bacakan beberapa firman Allah berkenaan dengan orang-orang yang benar. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk bersama-sama di kalangan orang yang benar. Allahu Akbar. Saya faham dilema buah ya, dilema kita kan sebagai orang awam melihat situasi yang kita sendiri agak susah nak memahami, tuan-puan di mati Allah sekalian. Masya-Allah, dalam beberapa hari ini kita digempurkan ataupun digemparkan dengan isu whisky ataupun arak yang diberi nama timah, kan, whisky arak yang beri nama timah, yang mendapat anugerah antara whisky yang terbaik dan sebagainya. Kemudian kita boleh melihat respon para pemimpin, kan, respon para pemimpin yang pelbagai. Sama ada pemimpin yang lepas ataupun pemimpin sekarang. Sama ada pemimpin yang mewakili di kalangan pembangkang ataupun kerajaan. Subhanallah, tuan-puan dimati Allah sekalian. Dari sudut hati yang dalam, saya berdoa pagi-pagi tadi terlintas, ya Allah, berilah kekuatan kepada para pemimpin. Sama ada anda di kalangan pemimpin kerajaan ataupun pemimpin pembangkang. Bukan bila sebut kerajaan saja yang perlu melaksanakan. Anda di peringkat pembangkang juga sama-sama sebenarnya sedang membentuk kerajaan. Sama ada anda berada di barisan mana pun, subhanallah, kan, namanya pemimpin. Kullukum ra'in, setiap pada kamu adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan kamu akan dipertanggungjawabkan di atas setiap kepimpinan. Ada sebelah pihak mengatakan, cek syarikat tu siapa yang luluskan. Okey, kemudian sebelah pihak pula dipersalahkan kerana dia sedang memegang tampuk pemerintahan. Jadi tunding menunding jari ini tidak akan menyelesaikan masalah. Kecuali ada satu pemimpin, 2, 3, 4, lebih ramai lebih bagus, yang berani bertanggungjawab untuk memastikan kawalan-kawalan terhadap perkara sebegini betul-betul dikawal. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya sendiri sebagai orang awam, tuan-puan sebagai orang awam, mungkin kita selalu dikatakan bahawa kita tidak tahu apa yang berlaku hakikatnya. Kenapa tak boleh begini, kenapa tak boleh begitu, kenapa tak laksanakan begini, kenapa tidak laksanakan begitu. Kita berada di sebuah negara masyarakat majmuk, sebuah negara yang perlu menjaga batas-batas ataupun hak-hak semua agama, semua bangsa dan sebagainya. Di situlah cabaran besar pemimpin kita. Cabaran besar pemimpin kita, tuan-puan sekalian. Sebab itu, apa yang mampu kita buat adalah mendoakan.
jauh sekali. Jauh sekali maki hamun, kan, sumpah seranah sampai menggunakan perkataan-perkataan keji dan sebagainya. Ramai orang bila berlaku sesuatu mudah menyiram air, kan, menyiram minyak ke atas api yang sedang marak. Subhanallah, Allahu Akbar. Kita dah belajar dalam kuliah Riyadhus Salihin kita yang lepas, kan, apabila kamu berhadapan dengan sesuatu kemungkaran, kan, suatu keingkaran yang datangnya daripada pemerintah, janganlah kamu menentang dengan senjata dan sebagainya. Hendaklah kamu mengikuti pemerintah, mentaati pemerintah tersebut dalam perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan syariat. Kemudian apa? Tak, okey. Dan dengan Al-Quran, subhanallah Ustaz. Okey, pemerintah tersebut dengan Al-Quran, kemudian masya-Allah, hendaklah kamu mendoakan kebaikan buat mereka. Jadi begitulah tuan-puan sekalian. Saya sebut tu sebab pagi-pagi pun saya baca, semalam pun dah baca sebenarnya isu ni. Wallahu alam, kita mendoakanlah, insya-Allah ada pemimpin yang ada kekuatan untuk melakukan. Sebenarnya kan kita sendiri pun duk terfikir lagi, kan, Mars Airlines dengan AirAsia. Mars Airlines bawa kerajaan, kan, AirAsia kita kata swasta, wallahu alam. Sampai hari ini masih lagi tidak membenarkan pramugari untuk memakai tudung. Suruhannya pakai tudung kalau tak nak bagi, ataupun pakai baju yang longgar, bukan ketat, gelemak, singkat dan sebagainya. Jadi tuan-puan sekalian, dalam bab ini pun kita masih tertanya-tanya apa halangan sebenarnya. Lagi-lagi kalau di bawah jagaan, kawalan kerajaan sendiri. Adakah dengan berpakaian ketat, seksi pramugari tersebut, maka penerbangan semakin maju, jadi daya tarikan kepada pelancong? Adakah kerana pramugari itulah pelancong guna airlines kita? Kan, adakah kerana pramugari yang sebegitu, berpakaian sebegitu, maka kita pun menjadi terkenal, kita punya airlines. Subhanallah, baru-baru ni kita tahu ada satu airlines, syarikat penerbangan negara yang bukan Islam, kan, syarikat penerbangan yang diperkenalkan, iaitu Ukraine. Subhanallah, Ukraine. Memperkenalkan pakaian yang longgar, pensuit, kasut sneaker untuk pramugari. Yang kita nampak sangat sopan, kan, semuanya dah viral dah isu ni. Itu pakaian bagi negara yang bukan Islam. Masya Allah, tuan-puan nikmati Allah sekalian. Sebenarnya boleh. Jawapannya boleh sebenarnya. Tak tahu apa halangan. Saya dah bising, bukanlah saya yang bising. Maksudnya kita semua rakyat Malaysia dah bising. Saya cakap begini bukan mewakili rakyat Malaysia saja. Pramugari yang saya jumpa ramai. Sebab dulu selalu travel, kan, terbang sana, terbang sini bila ceramah, tuan-puan sekalian. Pramugari berapa orang menangis depan saya. Ustazah, saya sebenarnya bukan begini, saya tutup aurat tapi kerana kerja. Saya belum mampu lagi nak cari kerja lain. Saya naik flight Mars ke, flight AirAsia ke, bahkan Melindo, kan. Melindo ni pun kerajaan guna, kan. Subhanallah, saya jumpa dia duk tarik kain, duk betul-betulkan ni. Subhanallah, Allahu Akbar. Saya cuma mendoakan, dia kata, macam mana Ustazah kalau saya mati dalam keadaan saya begini. Saya sangat takut. Dan ini kisah benar, tuan-puan sekalian, Allah menjadi saksi. Dalam satu penerbangan, kebetulan tempat saya masa tu saya travel seorang, ada kosong. Lepas tu seorang pramugari ni minta izin untuk sebelah saya. Lepas tu dia bercerita, Ustazah, saya ibu tunggal. Saya dah cuba buat perniagaan sekian-sekian, saya cuba cari kerja lain-lain tak dapat. Saya masih bertahan. Dan apa yang saya buat, amalan saya ialah, Ustazah, setiap hari saya mesti baca surah Yasin, surah Al-Mulk tu tak tinggal, surah Sajadah, surah Al-Kahfi tak silap. Saya masa tu terkejut bila dia sebutkan banyak amalan harian yang dia buat. Kemudian saya amalkan, Ustazah, selawat gini dalam keadaan menangis-nangis. Saya kata sebab saya harap kalau saya mati dalam keadaan saya pakai pakaian begini ketika kerja, di luar kerja ditutup aurat. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa saya. Jika Allah belah kasihan pada saya, Allah tak bakar saya di api neraka. Allah tidak azab setiap helai rambut, setiap kulit yang saya dedahkan ini. Saya kata, ya Allah, Puan. Saya kata, Puan buat amalan jauh lebih banyak daripada saya. Hati Puan mungkin jauh lebih bersih daripada saya.
Puan buat kemungkaran dalam keadaan ketaatan kepada Allah. Maksudnya dalam hati puan taat kepada Allah. Tapi puan masih lemah. Sebab itu kan ada 4 pembahagian. Ada taat dalam taat. Orang yang melakukan ketaatan, dia buat solat dalam keadaan hatinya taat kepada Allah. Ada orang, dia taat dalam maksiat. Dia buat ketaatan, dia solat, dia sujud, tapi hatinya sebenarnya dia solat kerana riak. Maksudnya dia melakukan ketaatan tapi hatinya bermaksiat kepada Allah. Ada orang yang maksiat dalam maksiat. Dia dalam tak solat, hatinya pun tidak terikat dengan Allah. Jadi ini kita bimbang. Ada juga orang yang taat tetapi dalam maksiat. Hatinya taat tetapi dalam melakukan maksiat kepada Allah. Sepanjang dia melakukan maksiat, dia dalam keadaan apa? Rasa bersalah, rasa berdosa. Saya hanya jawab begini. Saya kata, puan, mudah-mudahan Allah ampunkan saya. Allah ampunkan puan. Allah ampunkan para pemimpin kita. Allah ampunkan pihak kerajaan kita. Siapa pun yang terlibat dalam tidak berusaha. Ini bukan cerita di airline saja, tuan-puan sekalian. Tajuk kita ni berkata benar, ia tetap bab kebenaran. Ini bukan cerita airline saja, tetapi cerita banyak hotel di Malaysia. Saya ada pergilah beberapa hotel. Ada pekerja menangis depan saya. Dupa saya nangis. Kenapa, Kak? Dia kata, Ustazah, doakanlah. Saya nak pakai tudung waktu kerja. Tetapi pihak hotel tidak benarkan. Kalau saya pakai, saya kena berhenti kerja. Tapi inilah sumber pendapatan. Saya ada anak-anak yang nak ditanggung. Saya rasa, ya Allah, tak logiknya hotel ni, pengurusan ni. Saya rasa macam nak pergi jumpa orang hantar. Mungkin saya akan pergi jumpa satu hari. Sedangkan hotel itu disupport oleh orang-orang umat Islam yang suka bawa selalu penuh anak-anak dan sebagainya. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Kan, wallahu alam, di manakah hak pekerja Muslim, pekerja Islam, wanita-wanita Islam yang bekerja di negara Islam, di negara kita sendiri, yang bukan pramugari ni, bukan tak pergi. Mereka cuba mohon tetapi mereka dihalang. Ada seorang pramugari datang ke rumah saya dengan mak. Saya tak tahu dia pramugari sebab pakai tudung labuh, pakai stocking apa ni. Dia datang macam itulah juga menangis. Dia kata, Ustazah, antara sebab saya bertahan, sebab saya yang selalu jadi suara, tetap tidak berhenti dah berapa tahun, mohon dengan pihak atasan, buat memorandum, minta untuk dibenarkan memakai tudung dan sebagainya. Dan jika saya berhenti, siapa yang nak sambung perjuangan? Ramai yang tak suka saya. Lepas tu kan, dia ceramah, dia ulang balik ceramah. Ustazah ada sebut gini, Ustazah. Dia kata, Ustazah tahu tak, sepanjang dalam penerbangan, saya akan dengar ceramah Ustazah, ceramah Ustaz ni disebut. Sampai kawan-kawan saya kata, saya dah jadi Ustazah dah sebab saya akan ceramah dia balik. Saya kata, Masya Allah, puan. Tetapi bila berlaku pandemik, Masya Allah, ramai pramugari diberhentikan kerja. Betul kan? Ataupun dicutikan. Ramai pula yang datang ke galeri jumpa Ustazah, Alhamdulillah. Dulu saya tak kuat untuk berhenti. Tapi bila berlaku pandemik, saya diberhentikan oleh Allah. Saya tahu. Dan Allah jua yang buka jalan. Dan Alhamdulillah, saya boleh survive. Dulu mungkin saya tak kuat. Rupanya akhirnya Allah yang jabar, Allah yang maha memaksa. Allah yang akan memaksa, tuan-puan sekalian, hamba-hamba yang dicintainya. Dulu tak ada kekuatan nak berhenti, tapi bila berlaku pandemik, berhenti juga. Akhirnya dapat juga sumber pendapatan yang lain dalam keadaan terpaksa. Akhirnya boleh survive. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Masya Allah. Jadi kita terus berharap dan kita tidak pernah berputus harap. Tak pernah putus harap. Siapa pun yang bertukar pemerintah, satu hari insya-Allah kita akan rasa barakah, tenang, bahagia melihat pemakaian pramugari kita. Maksudnya saya bercakap bukan sebagai rakyat. Ni pun nanti nak naik dah boleh buka border ni kan. Kan Cempuk Cana sama sini memang banyak guna airlines pun. Macam itulah tuan-puan sekalian. Jadi kita nampak pakaian seseorang itu kadang-kadang bila kita tahu mereka dalam situasi yang terpaksa dan okey, jawapan tu tadi. Dia tanya, Ustazah, macam mana kalau saya tak sempat nak cari kerja lain dan saya meninggal dalam keadaan saya berpakaian macam ni? Saya jawab begini. Sebab jawapan saya ni bukan jawapan saya seorang. Saya merujuk kepada perbincangan para alim ulama. Mudah-mudahan. Dia kata macam ni ya jawapan alim ulama bagi orang yang berada di situasi begini. Contoh lagi yang bekerja di tempat yang jual arak. Kan contoh bekerja di tempat yang menjual arak. Lepas tu saya tanya, kalau orang nak beli arak kamu jual tak? Terpaksa. Sebab masa tu saya yang jaga cashier. Kan contohnya di 7E ada arak lagi kan? Encik Tengku, Ustaz. 7E ada arak lagi. Kan? Ada yang tak ada. Okey. Contohnya lah 7E. Minta maaf kalau saya salah maklumat.
Dia bekerja dan dia jaga shift. Tiba-tiba orang buka isap nak beli arak. Dia tak boleh kata, oh maaf saya tak jual, saya tak boleh ni. Jadi itu antara isu juga perbincangan. Jadi adalah beberapa perkara-perkara yang seumpama ni bila ditanya, tuan-puan dan puan Allah sekalian, dalam keadaan dia sedang mencari rezeki melalui cara yang sebegitu, kan, bercampur dengan maksiat, maka yang pertama dia perlu niat untuk berhenti. Pertama, niat untuk berhenti. Mesti ada niat untuk berhenti. Bukan niat untuk naik pangkat lagi, nak kejar lagi. Mesti ada niat untuk berhenti. Yang kedua, dia perlu ada tindakan untuk berhenti. Maksudnya, dalam proses tersebut, dia cuba cari kerja. Sentiasa cari kerja. Pergi interview sana sini. Usaha ikhtiar. Buat solat hajat. Buat solat istikharah. Nampak tak? Dia bukan niat doa saja. Tetapi dia ada tindakan. Masya Allah. InsyaAllah sekiranya dia meninggallah dalam situasi begitu, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa dia. Tetapi yang terbaik, nekat untuk berhenti. Macam itulah. Sebab bila dia tanya, Ustazah macam mana? Mana boleh kita nak menghukum? Kalau mati dalam keadaan begini, alamatnya tak ada. Manusia tidak boleh menghukum, kan, keadaan situasi yang kita tidak tahu. Hanya Allah yang maha mengetahui, tuan-puan sekalian. Tetapi kita mendoakan, saya doa puan ada kekuatan. InsyaAllah sebelum ajal datang, kan, kematian itu bila-bila masa, kita benar-benar menjadi hamba Allah yang taat dalam segala segi. Masya Allah, itulah cabarannya, tuan-puan sekalian. Okey, sekarang tuan-puan sekalian, kita akan pergi kepada perbincangan topik kita, iaitu bab sifat benar. Ada yang tanya, Ustazah kat mana ni? Saya di kampung suami saya, Kuala Besut. Cantik kan? Siapa yang biasa ni tengok, nampak tak ada bukit bukau sikit tu kan? Ada bukit bukau sikit. Masya Allah, tu yang nampak ombak tu ya, real. Alhamdulillah, mohon maaf tuan-puan sekalian kalau Ustazah ni asyik ulang benda yang sama kan. Saya harap suara tu sampai pada pihak-pihak yang tertentu. Begitulah harapannya. Tulis dah, cakap dah, itulah yang mampu, insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat yang selalu mendoakan dan menyokong, anda juga sebahagian daripada perjuangan ini. Baiklah, pada yang lepas kita dah pun baca satu firman Allah. Okey, tuan-puan sekalian, boleh sekarang ambil buku nota, ambil pen dan kertas dan boleh tuliskan nota. Ya, saya kat Ganu. Terima kasih yang bagi star, kan, terutamanya di FB yang selalu bagi star. Setiap star berjumlah lebih kurang dalam 5 sen dolar. Jadi setiap kali anda memberi star tu adalah bentuk infak, sumbangan anda yang akan kami manfaatkan untuk kerja dakwah dan kerja amal. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, bab-bab sifat benar, kita masuk bab yang keempat. Bab yang pertama kita dah belajar tentang ikhlas. Bab yang kedua kita dah belajar tentang taubat. Bab ketiga bab sabar. Baru hari Rabu minggu lepas habis. Hari Khamis kita masuk bab yang baru, iaitu bab benar. Masya Allah. Kita perlu ikhlas dalam setiap apa yang kita lakukan. Kita perlu selalu bertaubat atas setiap dosa, kesilapan, kecuaian, kelalaian yang kita lakukan. Yang ketiga, kita perlu sentiasa sabar di atas setiap ujian, ketetapan hukum akan Allah, hukum hakam Allah. Sabar dalam mentaati perintah Allah, sabar dalam meninggalkan larangan Allah, sabar dalam ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian muslimin muslimat, kita perlu benar. Benar dalam tindakan kita, benar dalam ibadah kita, benar dalam akidah kita, benar dalam perkataan kita, benar dalam penglihatan kita. Jadi ini sebenarnya adalah satu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah bacakan firman Allah surah At-Taubah ayat 119. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan beradalah bersama-sama orang yang bersifat benar. Itu perintah Allah. Wa kunu ma'as sadiqin. Bersama-samalah. Kamu mesti bersama dengan orang-orang yang benar. Masya Allah. Saya faham ramai juga yang perlu undur diri awal sebab dah mula sekolah, dah mula ke pejabat dan sebagainya. Jadi it's okay, nanti tengok balik bila dah selesai apa urusan kan. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Tarikh yang paling sahih bagi as-sidq, iaitu sifat benar dan tidak berdusta. Sentiasa meluruskan kata-kata dengan tindakannya. Masya Allah. Sebab itu para sahabat Nabi, mereka berani kalau nak tengok, nak tahu apa yang diperkatakan, sama tak boleh belah dada. Apa yang disebut itulah yang di dalam hati. Masya Allah. Di sisi para ulama ialah ketepatan suatu perkhabaran dengan perkara sebenar. Manakala al-kazibu iaitu dusta dan tidak benar pula ialah sebaliknya. Sebahagian ulama radhiyallahu anhu berkata, benar ialah persamaan antara zahir dan batin.
serta persamaan antara apa yang dirahsiakan dan apa yang ditonjolkan. Masya Allah. Sebagian ulama berkata benar ialah persamaan antara zahir dan batin. Apa yang dizahirkan, apa yang diperkatakan, apa yang ditunjukkan, itulah batinnya. Kita boleh lihat ramai manusia, zahirnya seperti alim, zahirnya seperti wara', zahirnya seperti zuhud. Tetapi hatinya sebuas binatang yang berbisa, sebuas binatang yang buas. Tapi hatinya penuh mencintai dunia. Tetapi hatinya penuh dengan agenda-agenda untuk mengejar kuasa, untuk mengejar harta, untuk mengejar takhta, untuk mengejar wanita. Tu dia kan. Kuasa, takhta, wanita. Kuasa, wanita, takhta. Lagi? Harta. Subhanallah. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Dia bukan mudah. Ia sesuatu yang satu perjuangan. Bukan kita sebut pada orang-orang yang ada kedudukan. Kita sendiri, tuan-puan sekalian, kadang-kadang di hadapan khalayak ramai, kita boleh menjaga diri kita, tutur kata kita. Kita jadi orang yang sopan, santun, lemah lembut dengan anak-anak. Tetapi bila kita berada di rumah, kita bertukar rupa, sahabat-sahabat. Bertukar rupa. Memang lain terus. Nada suara, memek muka, jari tangan. Subhanallah. Kita masih lagi berjuang untuk menjadi orang yang benar-benar dari sudut zahir dan juga batin. Jadi bukan kata kalau macam tu Ustazah tunjuk diri sebenar je lah ya. Tunjuk diri yang sebenar je kalau di khalayak ramai pun. Macam kat rumah. Bertempik macam kat tangan laju macam kat rumah. Sebenarnya bila kita berada di luar, maksudnya kita pandailah bawa diri. Di hadapan orang kita jaga maruah kita dan jaga maruah anak-anak. Betul kan? Saya kadang-kadang bila pergi mana-mana, orang bukan Islam ke orang Islam, adalah setengah tu dia marah anak khalayak ramai je. Dia boleh pukul anak tu dan dia boleh tengking tu depan khalayak ramai. Anak-anak saya pun tengok macam Umi kesiannya, mesti dia malu. Budak-budak kan, mesti malu Umi, kesiannya. Iyalah, mujurlah Umi marah kat rumah je. Kan saya kena. Mujurlah Umi marah kat rumah je. Subhanallah, marah tu mestilah ada kan. Marah sayang, marah dengan cara yang betul dan sebagainya. Saya kata sebab itu kita bukan hipokrit. Umi bukan hipokrit. Dekat luar Umi okey, kontrol je. Tapi dekat dalam rumah lain Umi. Sebenarnya Umi membawa diri mengikut sesuai. Tetapi alangkah baiknya jika Umi boleh sama. Sama di luar, sama juga di rumah. Tapi Umi belum mampu lagi macam tu. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, samalah kita kan. Minum dekat rumah lain sikit dengan minum khalayak ramai dalam majlis. Makan pun sama, cara duduk, cara berjalan, memek muka. Jadi bukan senang nak memiliki kelurusan sama, zahir dan batin. Apa yang dalam hati, apa yang dilunjukkan pada zahir, tunduk, warak, tawaduk. Hati pun tunduk, warak, tawaduk. Subhanallah. Muka cakap sayang, lidah cakap sayang, hati pun memang sayang. Subhanallah. Kan? Hati, mulut cakap simpati, hati pun betul-betul bersimpati. Jadi semua itu perkara-perkara yang perlu kita belajar dalam bab benar. Sebagian ulama berkata benar ialah persamaan antara zahir dan batin serta persamaan antara apa yang dirahsiakan, apa yang ditonjolkan. Boleh juga kita berkata benar ialah ketetapan sesuatu amalan dengan tuntutan perintah syarak. Allah berfirman seterusnya dalam surah Al-Ahzab, was-sadiqina was-sadiqat, dan orang-orang lelaki dan orang perempuan yang bersifat benar, mereka akan berada di dalam syurga. Subhanallah. Tengok panjang sebenarnya firman Allah Subhanahu wa taala. Was-sadiqina innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was-sadiqina was-sadiqat was-sabirina was-sabirat والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah, potongan ayat ini sebahagian pada firman Allah dalam surah As-Sadiq, dalam surah Al-Ahzab ayat 35. Yang mana Allah berfirman, sesungguhnya orang lelaki dan perempuan yang Islam, orang lelaki dan perempuan yang beriman, orang lelaki dan perempuan yang bersifat benar, orang lelaki dan perempuan yang sabar, orang lelaki dan perempuan yang khusyuk, orang lelaki dan perempuan yang bersedekah,
orang lelaki dan perempuan yang berpuasa, orang lelaki dan perempuan yang memelihara kemaluan mereka daripada perkara yang haram, serta orang lelaki dan perempuan yang berzikir dengan lidah dan hati mereka. Allah telah menyediakan bagi mereka keampunan, pahala dan ganjaran yang besar, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Al-Ahzab ayat 35. Dalam firman Allah itu Allah sebutkan golongan yang akan mendapat pengampunan Allah, pahala dan ganjaran yang besar. Dan maksud ganjaran yang besar adalah syurga Allah. Cuba kita lihat dan tuan-puan cuba tulis berapa senarai yang disebut dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-35 ini. Masya Allah. Yang pertama Allah sebut lelaki dan perempuan Islam. Yang kedua, lelaki dan perempuan yang beriman. Yang ketiga, lelaki dan perempuan yang taat kepada Allah. Yang keempat, lelaki dan perempuan yang bersifat benar. Yang kelima, lelaki dan perempuan yang sabar. Yang keenam, lelaki dan perempuan yang khusyuk, merendah diri, tawaduk kepada Allah, khusyuk dan melakukan ibadah. Yang ketujuh, lelaki dan perempuan yang bersedekah. Yang ke-8, lelaki dan perempuan yang berpuasa. Yang ke-9, lelaki dan perempuan yang memelihara kemaluan mereka daripada perkara yang haram seperti zina dan sebagainya. Sebenarnya bukan zina saja, menjaga kemaluan. Hari ini ramai yang addicted kepada video lucah, pornografi, kan, ataupun membaca bahan yang lucah, melihat bahan yang lucah, akhirnya na'udzubillah ketagihan kepada onani, masturbation, istimta'. Itu adalah perbuatan yang haram. Itu juga berkaitan dengan menjaga kemaluan. Okay, itu yang ke-9. Yang ke-10, serta lelaki dan perempuan yang sentiasa berzikir dengan lidah dan juga hati mereka kepada Allah. Ada 10 kumpulan. Ada 10 golongan lelaki dan perempuan yang disebut dalam surah Al-Ahzab ayat 35 ini, yang mana Allah telah menyediakan bagi mereka keampunan, pahala dan ganjaran yang besar. Subhanallah, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ada rezeki kita semua untuk berada di syurga sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, firman Allah seterusnya. Ini memang susunan Imam Nawawi ya, jadi kita baca. So ini adalah 3 ayat yang Imam Nawawi susun bagi memulakan mukadimah bab sifat benar. Okey, firman Allah yang ketiga daripada surah Muhammad. Boleh buat catatan ya, surah Muhammad ayat 21. Terima kasih semua yang hadir, yang masih boleh menunggu. Lebih kurang dalam 5,000 lah ni. Lebih kurang 5,000 lebih yang turut hadir. Saya sekarang berada di kampung Kuala Besut. Ini kampung encik suami saya. Kami sampai malam tadi. Subhanallah, daripada Kedah jumpa dengan emak saya. Kan mak saya bukan duduk Kedah, duduk Terengganu. Tapi sebab ada adik saya Siti Khadijah memang duduk kat Kulim. Lepas tu kebetulan adik yang bongsu tu namanya Nabilah. Nabilah ni umur lebih kurang 20. Tak ingat umur adik yang nombor 10 namanya Nabilah. Dia sedang buat medik di Unishams. Jadi dia akan masuk praktikal dah di hospital dalam 24 hari bulan. Jadi mak pergi sana jumpa adik yang bongsu tu. Itu yang pergi Kedah, Kulim. Jadi jumpa mak daripada Kedah semalam, datanglah ke Kuala Besut. Masya Allah, mudah-mudahan saya mendoakan sahabat-sahabat semua, anda ada rezeki, Allah beri kemudahan untuk balik ziarah ibu ayah. Saya mohon maaf kalau ada yang kecil hati dengan status saya semalam. Kan saya sebenarnya bukan, ada yang kata Ustazah saya tak balik sebab belum cuti. Saya faham yang tu, tak ada isu, tak ada masalah. Kan tunggu cuti panjang, nanti ada cuti di Bali katanya. Tak apa, tak ada masalah. Cuma bagi yang itu mungkin satu peringatan muhasabah, teguran lah, kasih sayang kepada yang mungkin sebenarnya ada peluang, kan ada keuangan, memang boleh cuti dan sebagainya. Sebab apa tuan-puan sekalian, kehidupan kita tanpa ibu ayah, walau bagaimanapun mereka perlakukan kita ketika kecil, ini saya nak berlaku adil sebenarnya. Sebab ada orang kata, Ustazah, yelah kau dapat mak ayah penyayang, saya mak ayah. Macam mana pun tuan-puan sekalian, siapa pun ibu ayah kita, bagaimanapun mereka, kita kena ingat satu perkara. Kita tidak boleh membalas kebaikan mereka, melahirkan kita, mengandungkan kita, membesarkan kita. Kita lupa kesusahan yang mereka lalui saat kita kecil, saat kita bayi. Kita hanya ada memori mungkin start umur 10 tahun. Kan 8 tahun, barulah memori yang kita ingat. Dan manusia kan, kita sendiri akui bahawa kita mudah ingat perkara-perkara yang buruk berbanding perkara yang baik. Jadi tuan-puan sekalian, sebab itu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, sangat rugi, malang, bahkan Nabi sebut celakalah kamu yang mempunyai ibu ayah saat hidup tetapi tidak menyebabkan kamu masuk ke syurga.
Subhanallah. Soalannya Nabi bukan mendoakan kecelakaan, tapi Nabi nak sebut tuan-puan dan puan sekalian, saat kamu hidup, kalau kamu masih ada ibu dan ayah dan tak menjadi asbab untuk kamu ke syurga, maka kamu amatlah malang, kamu amatlah rugi. Kerana itulah pintunya yang paling utama, antara yang paling utama untuk mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak ingat Imam Malik ke Imam Syafi'i ataupun ulama-ulama besar yang muktabar ni mengatakan, sesungguhnya aku menyantuni ibu ataupun ayahku, kan, pada waktu menyantuni ibu ayahku lebih aku cintai daripada bangun sepanjang malam. Yang bangun untuk qiyamul tahajud, baca Quran, baca kitab, tulis kitab. Seandainya kan aku diberikan peluang, maksudnya aku boleh berbakti pada ibu ayah, itu lebih aku cintai, tuan-puan dimati Allah sekalian. Sebab itu ada orang yang bila buka je border, dia berusaha sedaya upaya, sekejap ke jumpa, lama ke jumpa dan sebagainya, tapi perkara pertama yang dia nak lakukan adalah pergi jumpa pintu syurga, pergi peluk pintu syurga, pergi tatap wajah pintu syurga, teman pintu syurga ini, tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Saya menegur diri saya menegur juga sahabat-sahabat saya dengan kasih sayang. Walau bagaimanapun masing-masing ada justifikasi, masing-masing ada sebab, masing-masing saya faham ada yang terhalang dan sebagainya. Masya Allah. Jadi sebab itu kadang-kadang nak berkata sesuatu itu pahit. Nak cakap kalau boleh semua orang suka, kan, semua orang boleh terima. Tetapi kadang-kadang kita perlu perkatakan sesuatu yang agak sukar, tetapi ia menjadi satu penawar. Pahit itu penawar, tuan-puan sekalian. Jadi saya mendoakan semuanya dimurahkan rezeki. Bukanlah saya nak menunjuk, oh Ustazah dekat kampung, Ustazah anak yang baik, ya, balik ziarah ayah, semalam ziarah mak. Tidak. Saya tidak ada jaminan, saya tak pernah jamin saya adalah anak yang baik. Tapi cuma saya berusaha. Saya juga seringkali menyakiti hati ibu dan ayah, mertua dan sebagainya. Saya sendiri ada kelemahan. Tetapi di waktu sama kita berusahalah, tuan-puan di mata Allah, sama-sama kan buat yang terbaik. Mereka kalau Allah ambil sekelip mata, sama ada mereka pergi dahulu ataupun kita pergi dahulu. Dan besar, sangat terlalu besar pahala. Sehingga kan Rasulullah SAW pernah ada seorang pemuda. Ini daripada hadis yang sahih. Seorang pemuda yang datang jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, aku ingin turut serta berperang denganmu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya, adakah kamu ada ibu dan ayah? Adakah kamu ada ibu dan ayah? Lalu dijawab, ada. Ibu ayah yang perlu disantuni, yang perlu dijaga ada. Maka itulah jihad kamu. Itulah jihad kamu. Subhanallah. Mungkin dalam situasi ini, Rasulullah tahu kalau pemuda ini pergi tak ada siapa yang nak jaga ibu ayah ni. Masya Allah. Subhanallah. Betapa Nabi menunjukkan sifat keprihatinan yang sangat tinggi. Betapa Nabi nak menunjukkan sebab itu kan ada hadis Nabi SAW bila ditanya, ya Rasulullah, apakah amalan yang paling Allah cinta? Amalan yang mendatangkan cintanya Allah terhadap kita. Amalan yang apabila kita dapat cinta Allah, lalu Allah mencintai kita, maka sudah tentu Allah akan memasukkan kita ke dalam syurganya. Kerana kita di kalangan orang yang dicintai oleh Allah. Sudah tentu Allah tak akan campakkan orang yang dicintainya ke dalam neraka. Sudah tentu Allah ingin memasukkan kita ke dalam syurganya. Apa dia? Allahu Akbar. Ada dalam hadis yang tertentu, Nabi menyebutkan yang pertama, birrul walidaini. Kamu berbuat baik, berbuat ihsan, kamu sabar dengan ibu ayah kamu. Subhanallah, Allahu Akbar. Betul, mereka orang tua kalau borak tu benda yang sama. Tak sama macam kita borak ke kawan. Kan 1 jam pun leka seronok. Tapi borak dengan orang tua boring kan. Cakap benda yang sama. Tuan-puan sekalian, masa kita kecil, ibu dan ayah kita tidak pernah boring mengulang perkataan yang sama. Tak pernah boring. Tak pernah boring. Ajar kita sebut makan. Waktu kita kecil, wakab kita tak banyak. Patah perkataan kita sama saja ulang-ulang. Tapi kita menjadi apa? Kita menjadi penghibur bagi mereka. Mereka tetap mengajarkan kita patah demi patah. Sehingga kita dah petah berkata-kata. Kita dah mula rasa boring untuk berbual dengan mereka. Lebih seronok borak dengan kawan-kawan. Banyak topik boleh bincang. Bab politik tak habis-habis. Bab sukan tak habis-habis. Bab gosip tak habis-habis. Jadi bila telefon mak ayah sekejap je, malas nak layan lama-lama. Bila balik kampung main telefon, tak duduk tengok muka mak ayah. Tak bawa, tak pimpin, tak pergi mana-mana. Kadang-kadang balik kampung, rupanya untuk jadi transit saja. Pagi, tengah hari keluar, petang keluar, pergi sana, pergi sini. Mak ayah tetap berada di rumah. Saya sebutkan begini, bukan kerana
saya hanya nak tuju kepada orang-orang, saya tuju pada diri sendiri. Saya muhasabah diri sendiri, tuan-puan dan mati Allah sekalian. Kalau masa kita kecil, mak ayah sangat sabar dengan kita jalan perlahan. Mak ayah pimpin tangan kita. Mak ayah turut memperlahankan langkah dia. Kita baru pandai berjalan, jatuh, bangun, pimpin, dukung. Tetapi hari ini ramai mana anak-anak yang herdik dan yang sergah ibu ayah. Saya pernah pergi ke RNR. Pernahlah berhenti RNR kan. Lepas tu ada anak ni tunggu kat luar kan. Dia duduk tempik dekat mak dia kat dalam. Kita tahulah mak dia sebab dia panggil, "Mak, cepatlah sikit, dah lambat ni." Hege, "Mak, cepatlah sikit, dah lambat ni." Mak tu, ya. Saya ni kan nak kata, ya Allah. Masa kita kecil, tuan-puan sekalian, saya rasa macam nak kita godek. Jangan buat macam tu pada mak. Mungkin maknya tua duduk dalam tandas kan, terhegeh-hegeh kan. Kalau mak tu tak larat, mak tu tua, temanlah masuk. Yang cebok kan, najis kita, yang basuh kita tanpa minta upah, mak ayah kita. Tapi kenangan tu kita tak ingat. Kan sebab kita ni duk simpan memori apa. Masa kita merajuk, kita rasa mak pukul, mak marah ni. Tapi memori seperti itu tak ada dalam ingatan kita apa yang mak ayah kita buat. Jadi tuan-puan sekalian, begitulah kalau nak hitung apa yang kita sedang lalui dengan ibu ayah kita hari ini sama. Kalau kita kata mak ayah ni asyik buat perangai je, sensitif tak bertempat. Masa kita kecil, kita lagi sensitif tak bertempat. Nak mengamuk, nak itu, nak ini. Tak fikir perasaan mak ayah kan. Fikir perasaan sendiri je masa kecil tapi kita lupa. Begitulah juga kadang-kadang yang kita rasa dengan ibu dan ayah kita. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Tetapi tanpa mereka kan, mereka itu asbab kewujudan kita, tuan-puan sekalian. Walau bagaimanapun mereka jauh lebih mulia daripada kita. Asbab mereka, ibu mengandung, melahirkan, menyusu. Ayah pula menyediakan nafkah, keperluan dan sebagainya. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi Allah dah buka kita peluang, buka border. Berusahalah untuk cari pintu syurga kita tersebut. Pergi ngadap muka, pergi peluk kan, pergi cium. Masya Allah, Allahu Akbar. InsyaAllah kita akan dipilih oleh Allah menjadi anak yang berbakti pada ibu bapa. Allah mencintai kita kerana itu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Nabi jawab, apakah amalan yang paling dicintai Allah? Nabi kata, birrul walidaini. Kemudian wal jihadu fi sabilillah, kamu berbuat baik pada ibu ayah. Kemudian kamu jihad fi sabilillah. Ada juga ketikanya Nabi jawab, berjihad di jalan Allah. Kemudian yang kedua, subhanallah, nak kata kedudukan buat baik pada ibu ayah tu sampai begitu sekali. Namun jika masih tak mampu kerana kekangan kerja, tak dapat cuti, telefon betul-betul, insya-Allah tunggu lagi seminggu, lagi 2 minggu cuti di Pawali ni mak. Tunggu orang balik mak, kan ayah dan sebagainya. Layan, kadang borak benda yang sama pun layan. Ya, okey. Mereka pun dah tak ada idea nak cakap, layan juga sebagaimana ibu ayah kita layan masa kita kecil. Masya Allah, Allahu Akbar. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itulah sikit ya, minta maaf selingan berkenaan dengan kasih ibu bawa ke syurga, kasih ayah bahagia selamanya. Saya pun tak ada idea. Mudah-mudahan tuan-puan sama-samalah kita muhasabah, insya-Allah. Okey, seterusnya tuan-puan dimana kita nak baca surah Muhammad ayat 21. Kita sambung ya. Kuliah kita sekarang pukul berapa Encik Suami? Pukul 8 dah. Oh, dah habis dah masa. Okey, kita baca satu firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Falau sadaqullaha lakana khairan lahum. Maka seandainya mereka bersifat benar dan jujur kepada Allah dalam beriman, dalam mentaatinya, nescaya demikian itu lebih baik untuk mereka. Masya Allah, alhamdulillah. Sebenarnya saya ingat nak baca hadis Nabi SAW ni, tapi hadis ni agak panjang, takut terlebih masa banyak sangat. Jadi bapak mentua pun mungkin tunggu kat rumah nak makan pagi sama-sama. Cik Suami ni ada kat bawah ni, tengok dia nak lari. Tak payahlah lari, duduk atas pasir. Masya Allah. Sekarang ni kampung suami kan, Kuala Besut. Saya nak sudahkan dengan satu kisah. Semalam kan saya pergi Kedah. Saya daripada Kulim, lepas tu pergi Kedah ni sebab adik saya, tadi saya dah cerita, duduk kat Kedah, Siti Khadijah dengan suami dia duduk kat Kulim. Sebab mak saya pergi ke Kulim sebab adik bongsu belajar di Unisyam tu, namanya Nabila kan, sebab nak masuk ke hospital dah dia ambil medik kan. 2 orang lah adik-adik saya. Seorang dah jadi doktor, Siti Aminah. Dua-dua perempuan. Siti Aminah tu nombor 6. Nombor 7. Siti Aminah nombor 7. Ya. Okey, subhanallah. Tak apa. Saya nak cerita apa? Saya ada jumpa seorang makcik umur 78. Dan kemungkinan umurnya lebih daripada 78. Ada seorang nenek, saya panggil Tok.
umur 78. Subhanallah, Tok ni umur 78 tu apa sekalian. Lama saya borak. Ada sebab lama saya borak. 2 jam kot borak. 2 jam tak kurang. Mak saya pun borak, saya pun borak. Ada asbab. Tak pernah kenal, tak pernah jumpa. Tapi jumpa di satu tempat. Jadi boleh duduk sama-sama dan berborak. Ada seorang nenek tua umur 78. Tapi kan biasanya zaman dulu kala lambat apa? Lambat daftar. Mungkin umur dia 80 lebih. Tapi tu apa sekalian, segar, sehat, ceria, mata terang, tak pernah pakai spek, mata terang, muka tegang, tak kedut sangat. Saya ada ambil gambar dia. Kan tak adalah berkedut-kedut macam orang umur 80 ke apa, badan tegap, jalan tegap. Masya Allah, atuk nenek. Dia datang dengan anak dia. Anak dia umur 50 lebih, sama dengan mak saya. Dan dia datang dengan mak dia kan, umur mak dia dekat 80. Masya Allah. Subhanallah. Kemudian tuan-puan sekalian, rupanya kami pun pergi berjalan satu tempat ni, Sedim, dekat Sedim. Jadi mereka pun berkumpul juga satu keluarga dengan nenek ni. Masya Allah. Itu yang jadi jumpa tempat yang sama tu, tuan-puan sekalian. Lepas tu kan saya tanya, apa amalan makcik? Ni saya nak cerita ni. Apa amalan makcik? Bukan makcik, Tok. Dia kata Tok sebab umur dia dekat 80. Ya Allah kan, saya bukan nak tanya pakai produk apa. Sebab saya tahu dia mesti tak pakai produk apa-apa ni. Kulit macam tak macam ni kan. Senyum, mata, badan tegak, jalan, okey. Lepas tu kan, amalan apa Tok? Tok sehat, kuat, mata jelas. Lepas tu kan, anak dia jawab. Anak dia yang anak sulung dia umur dekat 60. Ustazah, mak ni Ustazah, Masya Allah. Lepas tu, Tok ni kata, jangan. Tok tu kenal sangatlah saya. Ustazah, selalu dengar Ustazah ceramah apa semua. Jumpa Ustazah, nak tengok Ustazah ni depan mata. Mari tengok depan mata lama-lama. Lepas tu kan dia kata, saya tanya. Lepas tu anak cerita, Ustazah, mak saya ni Ustazah. Allahu Akbar. Saya malu. Tok ni, tak payah duk cerita lah. Tak payah duk cerita. Saya kata tak apa, ceritalah, saya nak dapat pengajaran. Selalu dengan Al-Quran. Masya Allah. Al-Quran memanjang. Baca Al-Quran berjam-jam. Baca. Daripada, maksudnya bukanlah tua saja daripada dulu. Subhanallah Tok. Tok lahir tahun bila? Tok lahir tahun dalam 50-an. 50-an. Betul lah. Tahun 50-an lahir. Tuan-puan sekalian, tahun tu, zaman-zaman tu bukan senang nak cari guru Al-Quran, belajar pun akhir-akhir. Selalu baca Quran. Saya kata, Tok, setiap bulan ke khatam? InsyaAllah, setiap bulan khatam. Dia kata paling kurang setahun 8 kali lah khatam. Dia kata, InsyaAllah Ustazah. Lepas tu saya kan macam tak puas hati. Macam mana Tok nampak muda, nampak sehat, mata jelas, telinga terang. Saya cakap jauh. So, masa tu saya duduk jauh sikit ni kan. Terang telinga, mata terang. Tok amalkan pemakanan macam mana? Tok tak minum air ais sebab nampak awet muda segar. Dia kata Tok minum ais, hari-hari minum ais. Daripada muda sampai ke tua minum ais. Sebab Tok berniaga jual goreng pisang. Tok buat macam-macam nak besarkan anak. Tok buka kedai makan. Tok berniaga goreng pisang. Jadi mesti ada air batu. Hari-hari minum air dia kata. Hari-hari. Oh saya pun kata hari-hari rupanya. Kan kita kan kata minum ais ni tak elok, tak minum ais gini-gini. Dia kata elok, segar, tak sakit urat apa. Kan? Bukan ni nak petikaikan minum ais tu orang kata tak elok tu. Ini bukan isu tu ya. Saya kata, tu elok sihat, tak ada sakit urat. Tak ada. Okey, alhamdulillah hari-hari pun minum ais. Lepas tu tetapi tuan-puan kita kena faham. Tok buat semua benda, dia cakap menoreh buat, pergi bersawah buat, apa yang tak buat, semua buat kerja kampung itu ini nak besarkan anak-anak. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan saya tengok kan tuan-puan sekalian, pada diri Tok tu, umur 80 ni, dekat 80, yang cerah mata, memang tak pakai spek, telinga jelas, jalan tegap, muka pun saya tengok. Mak saya kata, ya Allah, tak macam umur 80, muka macam umur 60 lebih, macam tu kan. Wajah tenang. Saya kata, Tok doakan saya, Tok orang soleh, Tok orang baik, Tok orang baik. Dia kata, Ustazah lagi baik tak? Subhanallah, di hadapan saya ni, Allah rizki saya jumpa seorang wanita yang solehah. Dia masa tu datang malam dekat dengan tempat saya. Waktu malam. Kami bermalam situ, Tok ni pun situ. Lepas tu,
Dia pakai tudung labuh, pakai baju kurung kan. Dia pakai baju kurung, tak silap saya pakai kain batik. Lepas tu dia tak pakai stokin sebab dia datang jumpa saya. Kain dah labuh. Lepas tu dia kata, Ustazah, Tok tak pakai stokin ni. Nampak ada orang lelaki kat situ. Sebab dia bayangkan dia nak jumpa saya gitu je borak. Tiba saya kata, jom jumpa mak saya. Jadi kat situ memang ada suami saya semua kan. Saya pun kata, Tok umur dah 80. Tok dah dalam golongan tua renta. Faham ya tua renta? Iaitu dah ada keringanan dalam bab aurat kaki dan sebagainya. Itu ada perbincangan ulama kepada orang yang bila dipandang tidak ada keinginan dan hawa nafsu. Sebab tu kalau kita nampak ada makcik-makcik tua kan, orang tua kat kampung dia pergi ke kedai kan, pakai ni tak pakai stokin kan. Itu dah cerita lain. Umur 80 lebih ke atas kan, dah tua yang dah satu peringkat yang mana ada keringanan dah bagi mereka. Dia kata tapi tak sedap juga. Tok biasa pakai stokin Ustazah, tutup aurat, hati tenang. Saya kata tak apa Tok, saya cover, kita cover. Tak nampak tu, diorang tak tengok. Dia pun jalan perlahan naik, duduk terus dia macam sorokkan kaki dia. Saya kan masa tu saya kata, ya Allah Tok ni, Masya Allah. Tok tak banyak ilmu Ustazah, tapi apa yang Tok belajar sikit, amal sikit. Tok pegang, itu je lah. Tapi yang saya tengok kan anak dia jumpa, kan anak ni datang jumpa sebab dia berkumpul kan. Kan anak ni. Lepas tu cucu dia datang, lepas tu cicit dah berpuluh orang. Cicit dah 30 orang. Bagi pandangan mata saya, tuan-puan sekalian, saya ni menangis dalam hati. Sebab yang datang tu kebanyakannya baik, lemah lembut, soleh. Ada yang lelaki datang, cucu cicit dia juga. Ustazah, nama dia Rizki kan, Nur Muhammad Rizki. Ustazah, umur 14 tahun, lelaki, mata tu berkaca. Ustazah, saya suka Ustazah. Macam, saya nak jadi macam Ustazah. Ustazah doakan saya tahfiz. Yang ni ngafal Quran. Saya kata, ya Allah, memang benar Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, orang yang jaga Al-Quran, Allah jaga zuriat dan keturunan. Orang yang muliakan Al-Quran, Allah akan muliakan dia, bukan dia saja, sampai zuriat keturunan. Bila saya nampak Tok ni, saya kata ini contoh tauladan. Bagaimana seorang ibu tua yang hampir umur 80, setiap bulan khatam Al-Quran, jaga dirinya. Dia kata, Tok ni kan umur 60 lebih dah bekerja sibuk, nak didik anak semua tak reti Ustazah, reti cari duit je. Maksudnya zaman tu kan, pergi menoreh, pergi bersawah, pergi itu, ini. Subhanallah kan, selalu tinggal anak-anak. Tetapi barokah orang dekat dengan Al-Quran, orang jaga Al-Quran. Saya tengok anak, okey ni anak nombor ni anak ni menantu Ustazah, ni cucu, ni cicit. Kan anak cucu dia tu kejap datang kat tempat kami menginap tu. Ada hantar makanan, ada hantar air, ada hantar ni. Jadi kita pun kenal. Ustazah yang ni cucu perempuan ni nak ngafal Quran sangat. Kan belum kesempatan masuk mana-mana madrasah, hafal sendiri dah banyak surah dah. Saya kata, ya Allah, cucu, cicit, anak Tok memang Allahu Akbar. Saya kata saya sejuk mata, sejuk hati. Sebab itu tuan-puan dimati Allah sekalian, kadang-kadang kita pergi tip sana, pergi tip sini, parenting tu, parenting ni, usaha macam-macam. Tetapi rupanya kunci utama adalah ada pada kedekatan kita dengan Al-Quran. Bagaimana kita rapat dengan Al-Quran, selalu melazimi baca Al-Quran. Maka Allah mempermudahkan kita dalam urusan apa? Dalam urusan mendidik anak, Bahkan kadang mungkin kita tak tegur anak, kita tak cakap, tetapi Allah pelihara dengan caranya. Allah beri anak itu tersentuh, beri hidayah, kan, beri rasa nak berubah. Sebab apa? Allah melihat ni adanya seorang yang soleh dalam sebuah keluarga. Lepas tu saya kata dekat anak, pegang betul mak ni, jaga betul mak ni. Sebab mak ni, sebab Tok ni umur dekat 80 ni, ahli Al-Quran ni. Lepas tu dia kata, Ustazah, mak saya ni puasa manjang. Kadang puasa Nabi Daud, tapi sekarang dah tua, dah tak larat. Tetapi kalau waktu-waktu muda, dia baru je berhenti kerja. Maksudnya umur dia sekarang 78, 74 last kerja. Kata, Tok bila Tok berhenti kerja, pergi jual pisang kan, pergi jual buah pisang pisang hidup. Dia pun cerita last kerja dalam 4 tahun lepas, masa umur 74. Saya kata, ya Allah, 74. Anak cerita, kuat puasa Ustazah, kuat baca Quran, pukul 2-3 pagi dah bangun. Saya ni punya salam peluk, saya kata doa. Bukan senang nak jumpa orang macam ni. Nampak zahir biasa, senyum, duduk, Masya Allah.
Saya kata mudah-mudahan saya sempat tua, sempat beri manfaat kepada anak cucu sebagaimana Tok. Jadi nak dapat ciut. Maksudnya dah ada anak, ada cucu, ada cicit. Cicit dah 30 orang lebih. Maksudnya cicit tu sendiri dah ada yang umur 16, 15. Panjang umur dalam barakah. Sebab itu Allah berfirman, kan di antara golongan yang akan menghimpunkan seluruh ahli keluarga dalam syurga adalah mereka yang soleh, mereka yang ahli Al-Quran. Kerana barakah orang begini, dia boleh mengumpulkan seluruh ahli keluarga masuk ke syurga. Bukan bermaksud ada yang tak solat pun dia boleh tarik, tetapi asbab orang yang sebegini, maka Allah beri hidayah kepada seluruh ahli keluarga, lalu mereka semua menjadi orang-orang yang baik. Doa orang yang begini makbul, duk minta untuk anak cucu dan sebagainya. Subhanallah, tuan-puan sekalian, mudah-mudahan mendapat iktibar sedikit perkongsian pada hari ini. Saya rasa rugi kalau saya tak bercerita bila Allah beri saya pengalaman bertemu dengan orang-orang sebegini. Untuk diri saya dan untuk sahabat-sahabat semua. Alhamdulillah, sekian bersiaran daripada berlatar belakangkan pantai, Masya Allah, berlatar belakangkan pantai. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Pantai apa ni? Pantai apa ni, Ustaz? Oh, Ustaz, pantai apa? Pantai tengok. Encik suami duduk tercongok atas pasir. Mari kita tengok, tuan-puan sekalian, sedikit Ustaz tolong ni tengok, bagi tunjuk pemandangan. Ini pantai. Masya Allah, indah kan? Kita ucap subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Berada di kampung pantai air tawar. Sana tu Bukit Keluang, Kuala Terengganu, Kuala Besut, Masya Allah. Kami berada di kampung suami. Masya Allah, semalam saya jumpa mak. Jadi alhamdulillah, nampak ya. Itu dia panggil pulau apa tu, Ustaz? Pulau mayat sebab dia punya bentuk macam mayat. Nampak tak tu? Orang panggil, ada orang panggil pulau mayat. Ustaz, tolong angkat tu. Sian dia orang tak bergerak. Angkat, Ustaz. Okey, makasih Ustaz. Nampak tak tu? Pulau mayat. Sebab apa nampak tak? Dia macam mayat. Okey, saya tunjuk ni yang panjang ni. Pulau perhentian. Minta maaf ya. Memang orang tak pergi pulau mayat. Saya yang selalu tengok kata macam jenazah kan pulau tu. Nampak tak macam jenazah? Kepala, lepas tu tangan tinggi sikit, lepas tu kaki. Jangan seram pula. Minta maaf, jangan kecil hati, kan marah orang besut. Marah tak? Encik, tunjuk elok-elok. Kesian dia orang. Okey, itu pulau perhentian. Lepas tu Pulau Redang. Bukan sini. Betul ke Encik Pulau Redang? Ya Allah. Saat kami duduk sini kan, nak kata belum rezeki nak pergi. Pulau Redang, Pulau Perhentian. Itu pulau. Okey, janganlah orang besuk, tolong jangan saman saya. Sudah dah lah. Itu Encik suami sana-sana. Pantai air tawar. Itu Bukit Keluang. Betul? Ini apa ni? Oh, ni suami orang. Masya Allah, sudah berpunya ya Encik? Ya. Okey, kita boleh tengok. Cantik kan? Masya Allah, subhanallah. Bila kita tengok pemandangan indah, kita sebut subhanallah, Masya Allah, Allahu Akbar. Gitu. Saya doakan tuan-tuan sekalian dirizikikan oleh Allah. Kan diberikan rezeki yang barakah, melimpah ruah untuk pergi ziarah, melawat tempat-tempat ni. Jujurnya saya pun tak sampai lagi ke pulau-pulau tu. Masya Allah, belum rezeki dari pelbagai sudut lah. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itulah kalau orang besuk sama saya ada ni, orang kuat ni, cik suami saya ni, orang besuk ni, ganu kita. Cik orang Batu Nang, Kuala Terengganu. Ya, nak balik Terengganu cuti nanti, jumpa mak ayah keluarga. Okey, alhamdulillah. Kita tangguhkan kuliah kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu azim. Masya-Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, insya-Allah. Saya juga mendoakan sahabat-sahabat semua diberikan rezeki yang barakah untuk menunaikan umrah, insya-Allah. InsyaAllah kami bakal bertolak diizinkan Allah pada hari Sabtu ini. InsyaAllah. Sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah. Alhamdulillah.